Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Pada video kali ini aku akan memperjelaskan lagi sebab banyak yang bertanya soalan-soalan dalam video yang lalu tentang kategori 1 dan 2. Walaupun dah terpapar pada community wall, masih ada yang bertanya, tak faham. Jadi aku harap video ni boleh faham sebab aku malas nak buat video banyak kali dah pasal penerangan. Baik kita mulakan dengan kategori nombor 1. Kategori nombor 1 ialah kategori orang yang memang memerlukan duit, memang susah sangat-sangat, yakni orang yang tak bekerja, tak kerja, memang tak ada duit lah, yang tak bekerja, yang kena buang kerja, golongan yang dah lama tak mencarum dan memang tak bekerja, hilang sumber pendapatan, dan juga orang yang suri rumah. Suri rumah ni maksudnya dia tak bekerja tapi dia kerja di rumah je lah, jaga rumah tangga. Jadi selain itu juga orang yang hilang gaji mereka, iaitu gaji mereka dipotong. Maksudnya ada pemotongan yang jelas. Bila gaji dipotong dengan jelas, maka pihak KWSP tahu pemotongan tersebut, dan ada dalam rekod. Maka golongan-golongan tersebut dimasukkan dalam kategori 1, yang mana kategori 1 ni boleh memohon tanpa mengemukakan apa-apa dokumen. Just korang cuma perlu ke laman portal, isi saja dan tunggu. Jadi golongan kategori 1 ni kita boleh kira sebagai golongan yang dah selamat lah, yang dah selamat, yang boleh dikatakan 99.9% akan lulus dan dapat duit. Itu kategori yang 1, kategori pertama. Yang jadi masalah, yang jadi isu, yang menjadi kemarahan sekarang ni ialah kategori 2. Apakah itu kategori 2? Kategori 2 ialah kategori orang yang masih bekerja. Orang yang masih bekerja, kerja macam biasa, carry on, dan kurang terjejas sangat. Kurang terjejas sangat tu aku masukkan dia masih ada gaji, cuma gajinya dipotong allowance dan overtime dan insentif-insentif lain. Maksudnya bukan gaji pokok dia, maksudnya allowance dengan overtime dia mereka tak ada. Jadi bagi golongan kategori 2 ni, mereka perlu, buat masa sekarang ni lah, kenyataan yang dikeluarkan semalam, mereka perlu mengemukakan bukti bahawa mereka kehilangan allowance, overtime dan insentif-insentif lain sepanjang pandemik COVID-19. Jadi apa yang mereka perlu buat? Mereka perlu mengemukakan slip gaji. Slip gaji sebelum dipotong dan selepas dipotong untuk menengokkan jurang pemotongan tu. Yang pertama, slip gaji. Yang kedua, sama ada slip gaji ataupun penyata akaun bank korang. Setiap bulan korang akan masuk gaji melalui bank kan. So dekat tu ada nampak deduction, pengurangan masuk setiap bulan tu. Itu yang kedua, bukti dia. Yang ketiga, perlu mendapatkan surat je lah, surat daripada majikan anda. Yang mana majikan anda ni bolehlah bagi tahu, contohlah Ahmad bin Polan ni dipotong gajinya daripada tempoh ini atas sebab company. Itu company yang kena buat surat tu. Dan kena ada cop daripada syarikat. Apa yang perlu dibuat sekiranya majikan tak memberi kerjasama? Jawapan dia, kalau majikan tak beri kerjasama, tidak sama-sama membantu, sedangkan mereka sendiri yang memotong allowance dan overtime, maka anda bolehlah membuat surat, dan menyerahkan surat tersebut kepada pihak KWSP, nyatakan nama syarikat, untuk siasatan. Faham? Jadi maksud, walau daripada segi mana pun, korang yang mana dipotong overtime dan tiada allowance banyak kena potong lah, setengah-setengah pekerjaan ni banyak allowance ada. Jadi kalau ada pemotongan allowance pun layak untuk mendapat, cuma korang perlu kemukakan bukti dan juga ataupun surat. Last but not least, akhir kata, sebelum akhir kata pada aku, golongan yang ketiga. Kategori ketiga ni tak wujud tapi kita wujudkan, iaitu kategori orang yang memang tak layak. Orang yang tak layak ni adalah orang yang bergaji agak stabil, tidak terjejas langsung dengan pandemik COVID-19. Maksud aku, gaji mereka tinggi, tinggilah, kita ambil kira 4,000 ke atas.
dan tidak ada dikenakan pemotongan allowance, tak ada kena potong overtime, tak ada usi apa pun. Maksudnya pendapatan mereka masih sama je sepanjang pandemik COVID-19, maka mereka sukar sikit untuk mendapatkan pengeluaran akaun satu ni. Bukan aku cakap tak boleh, aku cakap sukar. Ya, sukar. Okey. Bagaimana pula dengan orang yang bergaji 2,000 ke bawah? Okey. 2,000 ke bawah ni kategori B40, orang susah, contohnya sebagai pekerja kilang, pengawal keselamatan, dan apa-apa sajalah kerja-kerja yang gajinya bawah 2,000, maka mereka sebenarnya layak memohon saja tanpa mengemukakan apa-apa bukti. Korang ni boleh dimasukkan dalam kategori 1 sebenarnya bagi yang berpendapatan 2,000 ke bawah. Jadi apabila buka saja tempoh permohonan pada 21 Disember nanti, terus saja masuk permohonan, tak perlu fikir apa-apa, masukkan saja permohonan kerana anda bergaji bawah daripada RM2,000, kategori susah lah tu, B40. Jadi kenapa perlu risau? Rekod caruman korang semua ada pada KWSP. Rekod caruman korang, jadi KWSP tahu gaji korang tinggal berapa selepas ditolak, gaji bersih korang tinggal berapa, berapa caruman korang, berapa yang balance baki boleh guna korang tinggal berapa. Jadi KWSP tahu. Jadi anda dikategorikan sebagai kategori yang pertama. Jadi tak ada kerisauan tentang situ. Dia bagi yang security guard sebagai contoh, security guard, kerja kilang, cleaner, kerja di pasar raya, yang gaji bawah daripada 2,000, korang boleh memohon, kita masuk dalam kategori 1. Memang aku tengok ramai meluahkan kemarahan, dan aku yakin orang yang meluahkan kemarahan itu ialah orang-orang yang tidak terjejas dengan pandemik. Yang ini tak ada kena potong allowance, tak ada kena potong overtime, tak ada kena potong gaji. Maka korang memang nak kata tak layak tu sebenarnya layak. Memohon, semua orang layak mohon. Kita kena faham, semua orang layak mohon, cuma yang tak tahunya lulus ataupun tidak je. Okay. Jadi bagi kategori 2 yang menimbulkan kontroversi ni, apa yang korang perlu buat ialah sediakan dokumen apa yang dikehendaki jika anda memang terjejas. Memanglah tak perhati, ramai orang tak perhati sebab masih bersyarat. Tapi buat masa sekarang ni, kalau itulah kata-kata yang keluar daripada KWSP, apa yang anda perlu buat ialah anda perlu kemukakan apa yang dikehendaki oleh mereka. Slip gaji, bukan susah sangat pun, takkan tak ada slip gaji. Kalau tak ada slip gaji, minta majikan korang keluarkan slip gaji. Okay, benda tu boleh kau tim sebenarnya dengan majikan anda. Yang keduanya, memohon saja bila sampai waktunya. Kemukakan dokumen apa yang perlu. Buat surat rasmi satu, minta cop syarikat satu, korang tulis ayat yang menyenangkan, bagi tahu anda dipotong allowance semua-semua dia, dan disahkan oleh bos anda, pada bom korang cop sebagai bukti, dan korang bolehlah memohon. Jadi aku rasa golongan kedua pun banyak yang layak sebenarnya, cuma perlu buat kerja sikit. Manakala kategori 1 tak payah buat kerja apa, cuma masukkan saja maklumat dalam iSinar. Kategori 2 kena buat kerja sikit je, slip gaji ataupun penyata ataupun surat. Ada 3 atau kat situ. Salah satu. Manakala kategori ketiga, iaitu kategori yang memang tak layak, aku pun tak tahu nak cakap apa. Dah memang tak layak, kita nak kata apa. Contoh gaji besar, tak ada pemotongan, tiada terjejas pun. KWSP tengok rekod pun, memang kalau katakan gaji orang tu 5,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, gaji banyak, selepas pemotongan pun semua tak terjejas apa, maka anda termasuklah kategori yang ketiga, kategori yang belum pasti lulus. Aku tak cakap tak layak, semua orang layak memohon, cuma lulus dengan idak je yang menentukannya. Beza kat tu, layak dengan lulus atau gagal. Semua orang layak mohon. 8 juta, ingat tu Menteri cakap 8 juta, maksudnya hampir semua lah layak, tapi yang lulus tu belum tentu. Kategori yang ketiga memang buat masa sekarang ni dikira sebagai takkan lulus lah. Okay, clear. Tapi korang jangan risau kerana keputusan ni aku yakin akan berubah. Macam biasa, KWSP akan selalu membuat perubahan syarat kelayakan tu. Mungkin semalam mereka mengeluarkan satu kenyataan yang memang banyak orang tak perhati, dan mungkin selepas perbincangan kali kedua, ketiga, keempat, kelima lepas ni, syarat itu akan dihapuskan. Tak perlu nak kemukakan dokumen apa-apa seperti kategori 1. Benda tu tak mustahil boleh berlaku. Okay? Sebab suara rakyat ni suara keramat sebenarnya, dan akan didengari, cuma lambat atau cepat saja. Jadi kita bersabarlah sementara tu bagi yang
golongan yang tidak terjejas, masih berpendapatan cantik macam biasa. Okey. Pihak KWSP tak tahu hutang orang, dia tak ambil pot pun, walaupun gaji besar tapi banyak hutang. Bukan dia orang tahu, kan. Ini satu fakta, ada hakikat, ya. Lagi besar pendapatan seseorang tu, lagi banyaklah hutang dia. Contoh gaji dia 8,000 sebulan, dia bayar kereta je dah 2,000, korang faham je lah kereta apa. Kalau dah gaji 8,000, takkan nak pakai kereta potong saga, kan. Mestilah nak pakai Honda, 2,000 lebih sebulan bayar. Okey, itu dengan bayaran rumah. Jadi bila gaji besar mesti nak beli rumah, ansuran rumah 7,800 ataupun 1,000 sebulan, kan. Hutang peribadi, apa semua, tanggungan hidup semua, bil utility, semua kos sara hidup tu tinggi. Jadi pihak KWSP tak nampak semua tu, dia orang cuma nampak pada angka gaji pendapatan seorang tu tinggi, maka mereka merasakan orang tu hidup senang. Walhal tak juga, kan. Lagi besar pendapatan, lagi banyaklah hutang dia. Lagi semakin kurang pendapatan orang tu, contoh kalau macam gaji 2,000, mereka akan hidup dalam cara orang yang hidup susah, Makanan pun yang ada, kereta pun kereta lama je, kan. Rumah pun rumah sewa. Jadi tanggungan mereka boleh dikatakan kurang, income kurang, tanggungan kurang. Income besar, tanggungan dia besar. Tentu pihak KWSP terlepas pandang sebenarnya. Okey. Jadi itu sajalah peneranganku tentang kategori 1, 2 dan kategori ketiga, iaitu golongan yang tak layak ni. Tak layak lulus lah, bukan tak layak mohon tu boleh je. Okey. Jadi buat masa sekarang ni, kategori yang pertama boleh menarik nafas lega, kategori kedua perlu sediakan dokumen-dokumen yang perlu dan lambat lagi permohonannya, untuk kategori 2 ni bulan 1, dan kategori ketiga harap bersabar dan nantikan perubahannya, sebab aku yakin KWSP akan buat perubahan. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys in my next video. Bye bye.